Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini telah membuat satu laporan ke atas satu kejadian, iaitu di mana lebih kurang pada 31 bulan yang lepas, semasa saya berada di rumah jam 3.50 pagi, saya telah menelefon anak saya untuk bertanya anak saya bila dia akan balik. Tapi apa yang bila saya telefon, anak saya kata dia telah ditahan oleh polis, dan juga polis ada melakukan kekerasan kepada dia, iaitu dengan memukul kepala anak saya. Bila saya pergi ke tempat kejadian, masa tu anak saya telah dibebaskan, maknanya dilepaskan oleh pihak polis. Ini menunjukkan bahawa anak saya tidak melakukan apa-apa kesalahan, kerana operasi polis ketiga itu adalah operasi lumba haram. Sedangkan anak saya datang ke tempat kejadian untuk melihat ada satu kemalangan yang berlaku di situ. Kemudian apabila saya bertanya dengan seorang pegawai polis yang berada di situ, siapakah yang memukul anak saya? Oleh kerana saya bertanya begitu, ada 5-6 orang anggota polis telah mengepung saya, dan satu orang anggota polis yang bernama Inspektor Sapi telah meluru ke arah saya dan ingin memukul saya. Tetapi beliau telah dihalang oleh kawan-kawan anggota beliau. Kemudian saya mengatakan, saya nak bertanya anak saya saya diperlakukan sebegini ke? Jadi polis yang ada di situ telah mengatakan, kalau macam tu tak apa, kita tangkap balik anak awak. Saya kata tadi awak dah lepaskan anak saya, menunjukkan anak saya tidak melakukan kesalahan. Tapi bila saya bertanya, akibat saya bertanya dan kamu memarahi saya, kamu menggunakan kuasa kamu untuk menangkap anak saya pula. Ini menunjukkan pihak polis, anggota polis tersebut telah salah guna kuasa. Saya bertanya dengan beberapa orang dekat situ, dan mereka mengatakan beberapa anak-anak muda kita, anak Melayu kita telah ditahan oleh polis, dan ada di kalangan mereka yang telah dipukul, dibelasak oleh anggota polis. Itu sebab saya rasa ini tidak sepatutnya berlaku kepada anak-anak muda kita. Dan saya telah membuat laporan polis adalah semata-mata untuk merujuk kes ini ke Jabatan Integriti Polis Bukit Aman, Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka, dan juga Suruhanjaya Integriti Agensi Penguasaan. Serta saya juga nak membawa kes ini untuk saman sivil kepada anggota polis yang terlibat tersebut. Jadi sebagai masyarakat dan sebagai orang awam, saya ingin menegaskan bahawa akibat perbuatan beberapa orang anggota polis ini telah boleh menjejaskan nama baik pasukan polis. Dan kelakuan anggota polis yang menggunakan kuasa mereka dengan memukul anak-anak muda itu, ini jelas menunjukkan bahawa mereka telah salah gunakan kuasa dan menjadi tontonan kepada ramai anak-anak muda yang berada pada ketika itu. Dan ini boleh menyebabkan rasa keyakinan anak-anak muda terhadap pasukan polis akan hilang keyakinan mereka. Kita mahukan polis bertanggungjawab bagi menjayakan ataupun mengendalikan sesuatu itu dengan penuh hemah, penuh sopan santun. Walaupun ada kesalahan, tapi biarlah kesalahan itu ditangkap ataupun dibawa ke pengadilan. Tetapi polis tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kuasa mereka untuk memukul orang-orang awam. Satu. Yang kedua, saya juga telah dimaklumkan oleh beberapa, semua yang belakang ni adalah anak-anak muda yang berada di tempat kejadian, dan mereka nampak polis memukul anak-anak muda kita, dan juga polis semasa buat operasi tersebut telah membaling batu dan juga membaling kayu bagi menghalang budak-budak kita, budak-budak yang ada terlibat lumba, mungkin lumba haram ke ataupun lari laju motor. Dan saya cukup kesal kepada anggota polis yang terlibat itu, dan saya anggap mereka ni sebagai pembunuh, kerana
jika berlaku kemalangan ataupun budak itu akan terjatuh dan mereka maut, kita anggap bahawa polis yang membaling batu dan membaling kayu kepada budak-budak muda semasa mereka membawa motor tersebut, yang akhirnya boleh mengakibatkan mereka kemalangan dan mungkin boleh kematian ketika itu, saya anggap polis yang melakukan itu telah melakukan satu kerja pembunuhan. Jadi saya harap supaya pihak Jabatan Integriti membuat siasatan penuh dan siasatan yang adil untuk masyarakat dapat menilai sejauh mana polis bersama masyarakat, bersama rakyat. Itu saja pandangan saya. Saya minta Datuk Loman sikit. Okey. Dah lama kita tak dengar cerita tentang anggota polis memukul orang awam ni. Biasanya benda ni berlaku zaman Tun Mahathir memerintah 22 tahun yang lalu. Tapi selepas IGP Tan Sri Rahim Noor terpaksa meletakkan jawatan kerana didapati oleh Suruhanjaya Siasatan Bebas bahawa beliau telah memukul Dato' Sri Anwar Ibrahim. Semenjak tu kita tak dengar anggota polis memukul orang awam di halayak awam ni. Jadi benda ni saya nampak satu benda yang sangat tidak sihat, di mana pihak polis terbabit bertindak bukan untuk penjaga aman, bukan untuk penguatkuasa undang-undang, tetapi mereka ni menjadi hakim menghukum mereka yang terlibat dalam lumba haram. Kalau dia setakat pukul orang yang terlibat dalam lumba haram itu pun dah salah, apatah lagi orang awam yang melihat kejadian kemalangan yang berlaku akibat daripada lumba haram ini cuba dihentikan dengan cara kasar oleh pihak polis. Jadi tak sepatutnya orang awam yang datang nak membantu kemalangan tu pula yang dipukul. Dan saya rasa sudah tiba masanya pihak polis yang gagal untuk mengawal dia punya kemarahan ini dihantar untuk kursus anger management. Sebab saya rasa tidak salah sebagai seorang ayah, Datuk Seri Ali bertanya kepada anggota polis siapa yang telah memukul anaknya. Ayah mana yang tak concern pasal anak dia, cuma nak tahu kenapa anaknya dipukul. Tapi hanya kerana dia bertanya kenapa anaknya dipukul, siapa yang memukul, anaknya yang sebenarnya memang kebetulan berada di situ, tidak terlibat dengan lumba haram ni, ditangkap dan direman 4 hari. Jadi saya rasa ini memang betul-betul salah guna kuasa. Sebab kita tengok orang yang merogol lama pun tidak ditahan dan tak direman. Kita tengok YB Azmin Ali yang ada kes semburit ataupun kes seks luar tabi'i pun hanya diambil keterangan, tidak pun ditahan dan tidak diminta perintah reman pun. Jadi kenapa double standard? Kenapa kita punya anak-anak muda yang tak berdosa ni perlu diremas selama 4 hari? Dan satu benda yang saya nampak, kaedah bagaimana kita menghentikan lumba haram ni, saya rasa dah tiba masa IGP yang kononnya seorang yang hebat ni sepatutnya difikirkan macam mana nak cari solution baru, kaedah baru untuk menghentikan lumba haram ni. Dan pihak polis sewajarnya menghentikan teknik-teknik lama seperti membaling kayu ke arah pelumba haram, membaling batu dan menendang motosikal yang dalam momentum kelajuan yang tinggi. Kerana saya menganggap ini satu perkara yang kita tidak boleh terima sama sekali. Kerana tugas mereka ialah menjaga aman untuk mengelakkan lumba haram ni berlaku, tetapi mereka tidak patut mengambil tugas Tuhan dengan mencabut nyawa mereka-mereka yang berlumba haram ni. Melakukan lumba haram salah, tetapi tangkap dan dakwa mereka di mahkamah. Mereka semua ada nombor plate, tak kira lah modified tak modified. Tapi saya yakin pihak polis kita semua sekali hebat-hebat. Mereka tahu macam mana nak tahan perompak yang tutup mata, tutup
tangan semua, glove semua pakai pun mereka boleh tangkap keesokan harinya. Bila insiden berlaku rompakan di Shah Alam, takkan tak boleh tangkap orang-orang yang terlibat dalam lumba haram. Mereka boleh tangkap. Tapi kenapa nak ambil tugas Tuhan dengan membaling sesuatu kepada kelajuan yang tinggi? Ini boleh menyebabkan nyawa dia tu melayang. Saya harap benda ni berhentilah. Sebab dah berpuluh tahun dah kita dengar benda ni. Bukan benda yang baru. Sangat-sangat tidak patut dan tidak wajar diteruskan. Kita sikit IAP dulu ya. Sikit dah. Integriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku aktivis Arifin Awaka. Saya Presiden JIM. Dalam insiden anak Datuk Seri ini, kita lebih fokuskan tentang integriti dalam pasukan polis di Raja Malaysia. Sejak akhir-akhir ini, pasukan polis kita lihat seolah-olah telah diheret dalam kancah politik, yang mana dalam pasukan polis tadi, bila masyarakat atau rakyat sendiri memandang seolah-olah pasukan polis tidak ada satu integriti yang mereka pegang. Jadi dalam soal ini kita lihat sendiri, bila kes-kes macam Datuk Leman sebut tadi tentang rokok dan sebagainya, seolah-olah macam ada satu kekebalan. Tapi dalam soal ini bagaimana kita immunity dalam pegawai ini. Jadi saya rasa dalam soal ini kita lebih kepada, macam saya pun lebih pada anak muda. Kita faham soalan anak muda. Kalau dilayan sebegini, kalau anak saya sendiri pun saya rasa saya marah. Jadi saya rasa itu pandangan saya tu. Masa ya? Situasi bila Datuk Seri cuba tanya pada anggota polis, kemudian datang Inspektor Syafiq cuba meluru ke arah Datuk Seri. Sebenarnya apa mungkin Datuk Seri boleh explain macam mana situasi tu? Dia terus gari arah Datuk Seri ke macam mana? Bila saya hadir ke tempat kejadian, anak saya telah agak beredar. Lepas tu saya tanya anak saya, dia kata tak ada apa, dah polis dah lepaskan dia. Jadi bila saya bertanya lah pasal, masa saya telefon anak saya awal tadi, anak saya kata dia telah dipukul di kepala. Jadi saya cuma bertanya, siapa anggota polis yang pukul anak saya? Bila saya tanya, diorang terus, beberapa anggota polis terus marah dan kepung saya. Masa yang sama, Inspektor Syafiq tak silap saya, dia datang meluru dekat saya, dia macam nak memukul saya. Ya, dia nak pukul, tapi beberapa kawan dia tangkap dia, tahan dia. Jangan. Jadi saya kata, cara macam ni bertindak kepada saya ni ayah. Saya nak tanya anak saya, oh awak cakap lebih, cakap kasar kita orang polis kita ada kuasa. Kalau jatuh kita tangkap anak awak balik. Terus dia tangkap anak saya dan dia tahan anak saya. Hari ini saya dapati bahawa anak saya telah ditahan dengan pihak polis mengatakan bahawa Atta merusuh dan juga menghalang penjawat awam. Yang saya herannya, kenapa awal anak saya tak ditahan, setelah ditahan kemudian dibebaskan, maknanya setelah disiasat ketiga itu di tempat kejadian, anak saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Tapi bila saya datang, saya bertanya sebab diorang marah kat saya, anak saya ditahan. Jadi itu yang saya rasa polis telah salah gunakan kuasa. Anak Datuk digari depan Datuk ke macam mana dia terus bawa? Selepas tu anak saya digari. Depan Datuk lah ketika tu? Lepas tu saya, dia masa kata tahan anak saya sempat pesan anak saya kata tak pernah, bukan, ayah nak perjuangkan bukan awak tapi untuk budak-budak muda lain. Ketika tu dalam masa yang sama berapa ramai yang ditahan semula tu? Bukan ditahan semula. Sebenarnya ada berapa orang yang ditahan? 8 orang kan? 8 orang. Dia tak ditahan kan? Dia sudah mula tak ditahan kan? 2 orang ditahan dulu kan? 2 orang ditahan dulu. 2 orang. Dia dah, yang betul-betul yang dianggap terlibat, dia dah tahan. Anak saya tidak ditahan. Cuma mungkin di suatu siasat apa tak ada berlaku, dia dah lepaskan. Faham tak? So yang tahan 8 tu, 7 tu yang mula-mula tu terlibat lumba haram ke ataupun terlibat itu tak ada, dia tak ada rusuhan. Polis telah manipulitkan cerita ni untuk menghalalkan cara mereka.
Sebab polis dalam statement ini mengatakan polis telah dipukul. Tapi bila saya tanya semua saksi kejadian, budak-budak ni kata tak ada apa pun, kita orang tak pukul polis. Malah polis yang ada situ memukul budak-budak kita. Jadi polis telah buatkan satu statement yang saya kira dia dah salah statement untuk membenarkan tindakan pihak polis tu. Polis Boleh yang bang? 5-6 orang ni lah. 5-6 orang, bukan semua lah. Pak Datuk hari ni besar. So Datuk datang balai tadi, ada Datuk cuba dapat penjelasan polis ke macam Tadi mana? saya terus buat report dah. Pasal anak saya telah ditahan. Tentang salah guna kuasa. Sekarang ni anak Datuk dengan 7 orang lagi, so 8 orang lah semua. Mereka 4 hari atau kata yang sama? Ya. Pasal budak seorang ada bawah umur kan. Mana anak dia? Abang tadi mana? Abang. Saya sembilan tu, 92, anak pertama 89, anak kedua 91, anak ketiga 93, anak keempat 3 sampai 4 sampai 6. Oh, 96. Itu ketiga. Banyak anak ni. Dia pelajar universiti di Zudin kat mana tahu? Kat mana? Dia balik bercuti. Anak Datuk balik bercuti dari London UK. Tak boleh, UK lah. Di cuti sekarang ni jadi berniaga lah, berniaga dekat depan dataran Satu Malaysia tu. Jadi dia beritahu budak mencari dia belum, dia kata tengok dia kat situ. Dia ketika tu sedang berniaga. Ya, berniaga ni bukan makanan apa ni? Oden. Kecilnya lah, kecil budak lah. Dia menghabiskan masa cuti lah. Ya? Pak I. Ha? Di Reman. Dianggap ke... Ha? Kerusuhan tu pun tak berlaku. Kerusuhan tak berlaku. Menghalang anggota polis pun tak ada. Kena tanya polis lah. Sebab dia nampak bahawa budak-budak ni lebih bahaya daripada Paul Yong dengan Melly. Salah. Kita pun ada budak-budak ni, kita tengah dapatkan rakaman. Dia ada rakam polis pukul budak-budak ni. So diorang ni semua antara yang ada di waktu Ya, betul. kejadian tu. So apa antara yang polis buat? Pukul kepala? Apa antara yang polis buat? Dia pukul daun tendang, ada tendang. Ha? Itu yang dia baling dekat Yang budak-budak masa ni, operasi tu. yang budak ditangkap dia tendang semua kan. Dia pukul kan. Buat video pada dia kan? Ha? Tak berani. Kau nampak polis pukul budak kan? Pukul tak nampak kan. Yang baling kayu tu nampak. Oh, kau dah nampak baling batu tu. Ada pukul ada, tak apa lah. Dia nampak pukul dah lain. Ya,
Dan budak-budak yang kena tangkap tu pun masih orang statement ya. Saya kata diorang mengaku orang dipukul. Betul tu okey. Ada apa lagi? Okey, masih ya. Report polis tu. Report polis. Dapat ni. Ada ni saksi dua. Ha. Nampak apa masa tu? Nampak. Ni anak abang dia. Masih saya datang rumah saya pukul orang ni ada dah sini kan patah balik dia memang masuk ke negara ni memang tengok foto dah pecah tak tahu Politik kamu tu dong kan. Okay? Alright.